Sejahtera, penduduk terjejas banjir di daerah Beaufort mula membersihkan kesan banjir di kediaman masing-masing. Sebanyak 49 kampung dinaiki air beberapa hari lalu melibatkan 6,373 penduduk. Bagaimanapun, hanya 35 penduduk dari 13 keluarga di Kampung Bakalau dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort. Kesemua mereka sudah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing tengah hari tadi selepas banjir surut. PPS berkenaan ditutup sepenuhnya 12 tengah hari tadi. Tinjauan kru RTM mendapati para penduduk bertungkus lumus membersihkan lumpur di kediaman mereka. Inilah kami punya kerja nih, mulai pagi kami kasih bersih lah kami punya kawasan. Habis tinggi dia punya lumpur kan. Sayang juga kalau tinggal begitu saja, makin susah dikerjakan nanti kalau kering. Selepas banjir surut ini sajalah ini mulai dari pagi sampai sekarang nih kasih bersih, kasih keluar lumpur, kasih bersih semua di bawah kolong maupun di atas rumah. Sementara itu, Pegawai Daerah Beaufort Abdul Iman Basirun berkata pihaknya mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk menyelesaikan masalah banjir yang sering membelenggu penduduk di beberapa buah kampung setiap kali musim tengkujuh. Contohnya yang sekarang ni kita telah membuat tembok yang di kawasan Pekan Lama tu. Setakat ini alhamdulillah tidak ada berlaku banjir lagi lah sejak kita lakukan begitu. Walaupun keadaan banjir hampir pulih sepenuhnya, agensi keselamatan seperti Bomba dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah masih meneruskan pemantauan. Lebih 3,000 pekerja asing di Sabah telah menjalani ujian saringan COVID-19 menerusi program saringan COVID-19 bagi pekerja asing. Ujian saringan secara percuma yang bermula 15 Disember 2020 itu dikendalikan lebih 70 klinik panel perkeso yang dibekalkan kit ujian RTK antigen. Menurut Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia, kebanyakan pekerja asing yang menjalani ujian saringan di bawah program berkenaan bekerja dalam sektor peladangan, perkilangan dan peruncitan. Sambutan itu memang menggalakkan, sebabnya kami telah membekalkan kit RTK antigen itu kepada pihak klinik dan klinik pun dia memut pesanan untuk tambahan sebab dia kata diorang kekurangan kit itu untuk menjalankan saringan. Jadi itu bermakna sambutan di kalangan majikan kita di Sabah ni mungkin baiklah. Dr. Muhammad Ali berkata demikian kepada RTM di pejabatnya di Wisma Perkeso Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Dr. Muhammad Ali meminta para majikan yang belum menghantar pekerja menjalani ujian saringan COVID-19 agar segera berbuat demikian bagi mengekang penularan pandemik berkenaan. Terdapat 7,525 majikan yang menggaji lebih 119,000 pekerja asing dalam pelbagai sektor pekerjaan di Sabah. Pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu diingatkan agar sentiasa mempunyai integriti tinggi ketika menjalankan tugas yang diamanahkan. Sebagai anggota keselamatan yang bertanggungjawab menjaga ketenteraman awam, anggota PDRM perlu bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Demikian ditegaskan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji ketika dihubungi RTM selepas majlis melafaz ikrar tada dan Akta Rahsia Rasmi 1972 pegawai dan anggota PDRM IPD Kota Kinabalu di Karamusing. Menurut SCP Habibi, semua anggota perlu menjauhkan diri daripada sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan nama baik PDRM. Katanya, mana-mana anggota yang didapati bersalah kerana terlibat dalam aktiviti tidak sihat seperti bersekongkol dengan sindiket pengedaran dada, membocorkan maklumat risikan atau terlibat rasuah akan dikenakan tindakan tegas. Seramai 1,229 anggota polis IPD Kota Kinabalu termasuk 82 pegawai melafaz ikrar secara berperingkat sejak semalam. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita jaga kita kembali bersama Zehra. Silakan Zehra. Anisia, terima kasih. Seterusnya kita ke bumi